duduk dengan demo nanti kita pun terbengong dengan dia. Kalau selalu kita duduk dengan ulama, tadi suara. Kolbu banding yang tunjuk dengan jari. Tunjuk dengan jari tu dia ada satu power ingatan. Bila kita tunjuk, dia ada, orang kata apa, satu uslub centralized. Kita fokus apa bacaan kita. Kalau tak ada tunjuk, kita mata je. Mata. Tangan ni dia akan membantu untuk fokus. Lepas tu bila kita alih, tangan duduk sini. Tengok, dia akan fokus balik. Kalau tak ada kalau, kan gagau cari. Saya sebut tu, selalu saya kena macam tu lah. Dulu payah nak kena. Memang rumah ni, dia cepat kena cari mana dah tadi. Dia cari. Kau jumpa.
Yang disuruh tunjuk sekali lah. Jadi kalau tunjuk layan tak mufassir tak apa. Wala ma'a tafsirin zada. Wala yahrumu juga hamluhu ma'a tafsirin. Wala yahrumu hamluhu. Atau daripada ma'a mata'in. Wala yahrumu hamluhu ma'a tafsirin. Tadi ma'a mata'in ni ma'a tafsirin. Illa la yahrumu. Kalau kata ma'a tu atau daripada ma'a mata'in. Illa hamluhu illa yahrumu hamluhu ma'a tafsir. Tak haram tanggungan Quran ni ma'a tafsirin berserta dengan tafsir. Awas gitu. Jadi tak haram tanggung Quran berserta dengan tafsir. Ini pun mari kita sebut dah. Tafsir dikenaki, kalau masyhur dalam kitab-kitab fiqh ni, tafsir tak dipanggil tafsir melainkan dialah huraian kepada ayat Quran dengan lughah Quran tu saja. Maksudnya bil Arabi. Dengan bahasa Arab. Haram tanggung. Pasal apa? Pasal syarat dia mesti bila tafsir maksudnya dia bagi huraian. Ada sandaran dia Quran hadis tapi dia tak sebut. Itulah panggil tafsir. Tu tafsir dia tak sebut nas, dia panggil bil ra'yi. Tetap bil ra'yi juga, tapi mahmud pasal apa? Pasal mutabik bil Quran dan hadis. Ada tafsir bil ra'yi tapi yang mazmum. Yang tu tafsir huraian bukan tak mutabik dengan maksud Quran dan hadis. Antara tak mutabik tu tak selesaikan apa yang sepatutnya ada dalam Quran dan hadis. Soal salah tu. Pasal tafsir birra'yi yang mazmum ni lah masuk dalam hadis man fasara al-Quran birra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa tafsir Quran dengan pandangan dia sendiri, akal dia sendiri, birra'yihi, dengan pendapat dia sendiri, maka sesungguhnya dia telah menyediakan tempat duduk di dalam neraka. Macam mana kalau kita belajar hadis, apa yang Rasulullah tak sebut, dikatakan yang ni Rasulullah sabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atasku sengaja, buat pendustaan atas Rasulullah, dia telah menyediakan tempat di dalam neraka. Ada ancam tu, dosa besar. Kita dah baca dalam bab-bab dosa, setiap hadis yang ada mengancam neraka, dosa besar,
sediakan tempat dalam neraka. Yang tu termasuk dalam kabair, dosa besar, wajib taubat daripada dia. Asal nak sebut ialah, jadi tafsir bil ra'yi ni, dia tak sebut nas, tafsir, tapi apa yang dihurai tu memang ambil khulasah daripada Al-Quran hadis. Yang tu dipanggil tafsir bil ra'yi mahmud. Antaranya jalan lain telah disembah oleh ulama. Bilangan angka tafsir tu berbanding dengan Quran yang ada hanya lebih satu huruf. Turuk, betul-betul ngam-ngam lah turuk. Kau punya rajin kira ya. Satu huruf yang tafsir dia, jalan lain. Satu jalan lain selalunya tak dibubuh jalan lain saja. Dia akan ada lubah bundukul, nasih mansuh. Lagi bab makiyah madani dalam Quran. Maksudnya disebut kitab-kitab lain yang ringkas-ringkas dalam tu. Allah. Untuk mengisikan isi kitab tu, supaya janganlah dalam tu nanti dalam keadaan jalan lain hanya lebih satu huruf. Pasal dia kata nak lebih jalan lain tetap satu huruf daripada Quran susah. Pasal huruf biasa kalau jatuh orang tak peduli. Tapi Quran kalau satu huruf pun jatuh orang peduli. Jadi tafsir bila dia lebih betul-betul satu huruf, nak betul-betul memang lebih satu huruf belum tentu, belum pasti, bahkan masyukuk. Quran memang tak akan ada lebih, tak akan ada kurang. Itu majzum, bukan alal yakin. Jadi kalau betul-betul jalan lain saja, kebanyakan ulama kata jangan pegang tafsir ni, jangan hamli. Pasal apa? Pasal dia hanya ada jalan lain ni, tak ada benda lain. Jadi boleh jadi ada satu huruf dah sama. Tak boleh, haram bawa. Itu sikit pada bab tu. Asal nak sebut ialah tak dipanggil tafsir melainkan dengan bil Arabi. Jadi kalau terjemah tak jadi. Terjemah bukan tafsir. Terjemah bukan tafsir. Tu duk tengok tu pasal memang saya ingat dalam kitab fiqh antara yang sebut yang itulah. Tak. Ingat tengok kalau memang ada tempat sebut tafsir aqallah musawiyan mashkukan. Ada ni pun disebut jalan lain tu. Makin. Ada disebutkan. InsyaAllah. Dia kata kalau ditulis, yang ni siapa sebut ni? Qala syarih bi hasyati ala Fathil Jawad. Dia kata laisa minhu. Syekh Kurdi sebut dalam hasyiah bagi Fathul Jawad. Dia kata laisa minhu, laisa minat tafsir mushafun nahusya min tafsirin. Laisa minhu. Ay tafsir. Masa وفي عشرة الكردي أيضا قال شان.
Oh, sebut macam tu ni. Dalam Fatwa Qurdi dia sebut, bukanlah tafsir ni, kata dia, satu mushaf yang husyiah, yang dibuat hasyiah min tafsirin atau tafasir. Jadi Quran duduk tengah, tapi di tepi dia ada tafsir. Kata dia, yang tu bukan tafsir. Bal la yusamma tafsiran. Muliat hawashi. Hawashi dia, tepi-tepi dia, wa ajnabihi. Muliat jauh hawashihi wa ajnabuhu. Dan juga bucu-bucu dia, tepi-tepi dia, wa ma baina suturihi, dan apa yang duduk antara baris-baris dia. Ditulis bawah tu, macam terjemah Quran harfiah tu terjemah tu tafsir pun ditulis, bukan ditulis selang-selang Quran tu, tapi ditulis bawah dia, baina suturi, antara garisan baris-baris dia. La yusamma tafsiran biwajhin, tak dipanggil tafsir sama sekali. Bal kata dia, ismul mushafi baqin, rahsia. Nama mushaf tu masih kekal, maksudnya dia kekal, nama dia Quran. Ma'azalika, berserta dengan demikian tu, wa ghayatu ma yuqalu, kata dia, sehabis-habis yang kita boleh sebut, dia panggil mushafun muhsya. Baca itu, mushaf yang dibuat hasyiah. Boleh faham tak? Jadi nak panggil tafsir ni macam mana? Macam kita pegang jalan lain betul-betul. Jalan lain tu. Tafsir. Yang jalan lain, yang Quran, betul tafsir. Quran, tafsir. Tu baru panggil tafsir. Kalau dia tukar uslub tulis, Quran duduk tengah, tepi itu tafsir. Quran ni. Quran yang di tepi dia, dibubuh tafsir. Atau bahasa dia, Quran yang dibuat hasyiah, tafsir. Bukan tafsir. Boleh? Faham? Jadi nak nama tafsir ni, yang memang dalam, jadi dia bukan Quran semata-mata, dia Quran, tafsir. Quran, tafsir. Yang tu baru panggil tafsir. Tafsir. Jadi kebanyakan tafsir yang besar-besar yang tu lah. Ruhul Ma'ani, apa ni, macam tu lah. Sebut misalnya, Zalikal Kitab. Zalikal Ismu Isyarah, gelopak. Itu duduk luar kurangan. Lagi dalam kurangan, diberi tebal. Tu Quran pula. Lagi hasyiah, syarah lagi. Tu tafsir betul ya. Memang tafsir ya. Dan tu bila tengok zaman ni yang ceritakan, ada yang ceritakan tengah memang Quran, tepi bukan. Tepi tu bukan, maksudnya tepi tu ada hasyiah, ada kena lurah. Dan sebab lupa bunukul. Yang tu tak panggil tafsir. Tu dia panggil apa? Dia panggil Quran. Maksudnya memang Quran. Tepi tu, yang muhsyah, yang dibuat hasyiah. Ini bukan saya kata, saya tolong baca. Asal saya nak sebut, nak kata terjemah tu bukan tafsir. Kalau terjemah lagi lah. Memang tulis Quran betul, tapi terjemah. Ini bukan tafsir. Satu, bukan tafsir sama sekali. Pasal dia terjemah. Satu. Yang kedua, dia tak tulis Quran untuk tafsir. Quran tafsir. Satu, ulama' itu tulis tafsir Nur Ihsan macam mana? Dia terjemah. Memang terjemah. Tapi nak panggil tafsir tu macam mana? Dia bukan buat tepi. Quran. Yang mas biji. Terjemah. Quran, terjemah. Macam tu. Tulis macam tu, orang panggil tafsir. Kalau tulis tepi-tepi, dia panggil Ismul Quran, Ismul Mushaf Baqin. Dari segi tasmiah, yang tu panggil, masih dia panggil Quran. Tu tak panggil tafsir. Tafsir, tak saya nak sebut bahasa contoh. Pasal lagi faham istilah tafsir tu. Kalau rojak, dah campur orang panggil rojak kan. Kalau ni cucuk udang, yang ni sengkuang, ni timun, yang tu belum rojak lagi. Sama? Cucuk udang. Ni rojak. Jadi, pasembur ke apa macam mana? Dah bubuh semua, bubuh kuah apa panggil pasembur. Kalau tak pasembur. Itulah saya nak sebut. Dia nak cerita istilahat tu. Nak panggil tafsir, tak panggil tafsir. Kalau Quran duduk tengah, tafsir pun tepi. Tak tafsir lah. Siapa? Asin-asin. Tafsir ni, Quran, tengok jalan lain lah. Tengok mudah tengok jalan lain lah. Kan? Macam tu baru tafsir. Jadi terjemah memang bukan tafsir. Terjemah memang bukan tafsir. Walaupun ditulis tafsir Quranul Karim. Tak betul. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Juga bukan tafsir. Dengar saya sebut. Tafsir Nur Ihsan, betul tafsir. Atas nama wajah tafsir, ya tafsir. Walaupun sebenarnya dia terjemah. Dan boleh kata tafsir pasal dia masih tulisan Rumi. Tulisan Jawi. Masih huruf-huruf hijaiyah.
Dan uslub dia tulis itu, uslub tafsir betul. Bukan buat hasyiah. Tambah pula Quran ni, dia ada jalan lain buat tepi. Tengah Quran betul. Masih nama mushaf ni. Nama dia mushaf yang ada hasyiah. Satu. Kemudian, wa'alam kata dia, annal ibrata fil kasrati wal kilati bil khatil usmani. Tantutan nama tafsir, tasmiah tafsir. Kemudian, ibrah bil kasrah pada masalah banyak wal kilah dan sikit ni adalah bil khatil usmani, dengan tulisan Usmani, khat Usmani. Jadi bila khat Usmani, tulisan Rumi, tak panggil. Orang Rumi tak mana Usmani. Siap. Mana Usmani? Dia Rumi. Nama Rumi. Tulisan Rumi. Rumi. Bukan Usmani. Fil mushaf. Wa biqa'idil khatti fi tafsir. Dan juga dengan kaedah khat tu tulis dalam tafsir. InsyaAllah. Wal manzuru ilaihi jumlatul Quran wa tafsir fil hamli. Kata dia yang dipandang kepadanya Quran tu ialah jumlatul Quran wa tafsir, dan jumlah tafsir fil hamli pada masalah boleh tangguh. Baik. Wa amal masu, itu masalah hamli. Wa amal masu wa amal fil masjid, ada pun masalah sentuh fal manzuru ilaihi maudi'un wudi'a maudi'u wad'i yadihi fa in kana fi tafsir aksara hala wa ila haruma. Adapun kalau masalah sentuh, yang dipandang kepada dia ialah tempat letak jari. Jika di tempat dia letak jari itu tafsir aksar hala wa ila haruma. Saya tu. Jadi asal nak sebut, memang benda tu memang selalu sebut lah. Ni kita baca kitab, tambah pegang hasyiah, memang sebut lah. Batuk Mu'in. Batuk Mu'in, yang anak sebut lah bab-bab tu. Bahkan tak, kalau tengok dalam Iqda', hasyiah Ujarimi Iqda' pun sebut macam tu kak. Cuma benda macam ni, dalam kitab ulama' sebut betul. Cuma kita dah popular dengar apa yang orang sebut tafsir tu. Kita baca tu, kita faham macam mana kita dengar. Kita tak ambil faham apa yang disebut dalam kitab. Macam mana maksud tafsir tu. Satu, kita baca dalam kitab Arab pun, masih faham yang kita biasa dengar. Bukan faham yang sepatutnya dipaham yang sebut dalam kitab macam mana. Yang tu yang kata, kita baca kitab kena ada alat untuk faham apa dalam kitab. Bukan baca kitab, kita faham macam mana yang kita faham, yang tu kita faham dengan kitab. Yang tu pun satu disiplin tu. Yang tu baru kita boleh detect apa yang kita baca tu, apa yang ada kat kita betul atau salah. Alat untuk kita memaham tu mesti ada. Itu yang kita tengok tambah zaman ni lah. Kita tengok orang duk bedah kitab. Kadang saya tengok meluat pun ada. Betul. Bedah kitab. Tapi patutnya kita bedah dia dulu. Itu kan. Kita bedah dia dulu. Dia nak bedah kitab Imam Ghazali, Ibn Arabi. Konon nak bedah kitab. Meluat kita tengok. Masa nak tampar je. Memang kita dengar mengarut lah. Apalah. Tak ada disiplin langsung baca kitab. Agaknya kalau dia baca kitab Jawi, tak tahu macam mana. Mampu dia maki ulama-ulama dulu. Siapa? Macam-macam dia kata. Dia tak tahu cara-cara ulama-ulama dulu tu. Tok Guru dulu baca kitab nak ihtimal macam mana. Ada benda kita tak boleh faham apa-apa. Tambah pula Ibn Arabi, kalau contohlah. Kalau kita sebut macam kita Nusantara ni. Syedok Potani, Tok Kenali, Padak misalnya. Nama-nama yang masyhur yang istilahnya ulama tersohor lah. Di atas masyhurnya mereka tu, atas ajaran akidah, anak murid pun punya ramai. Dan kita tengok sampai sekarang, kalau tak anak murid pun, anak murid bagi anak murid, punya anak murid, berlapis-lapis lah. Semua tengok jadi orang baik, akidah yang sahih, fahaman pun betul. Habis-habis main orang belakang ni, mengaji pun kadang sanad tak ke mana lah, berkopi bahasa itu, baca-baca kitab, tiba-tiba nak kritik untuk guru yang masyhur-masyhur tu. Siapa kau? Itulah. Konon bedah kitab. Dulu tiba-tiba nak bedah kitab Imam Ghazali, kata dalam dia ada Imam Untuk. Kau siapa? Itulah sikit. Asal nak sebut kaedah baca kitab tu lah. Yang kalau kita memang tak ada pengalaman baca kitab, memang bukan senang nak baca kitab. Satu ada orang kata kalau pandai baca kitab Arab, boleh baca kitab Jawi.
Kalau saya kata macam ni, baca yang boleh, faham belum tahu. Baca yang boleh. Macam mana boleh baca Quran, faham Quran belum tentu. Baca boleh, faham belum tahu. Faham bab lain. Jawi pun nak faham bab lain. Jangan kata baca Jawi. Baca Rumi pun baca belum tentu faham. Baca ilmu matematik, tulis Rumi je. Baca, faham tak faham? Belum tentu apa yang kita boleh baca, kita faham. Tentu. Baca, belum tentu faham. Baca kitab fiqah pun baca kena tak faham. Tambah nak baca tafsir, tak baca hadis. Konon-konon boleh faham. Dia bukan faham ni. Dia ada benda yang dah faham. Baca tu rasa dia faham. Tu pun dia bukan baca faham hadis tu. Dia baca faham ambil terjemah je. Dia bukan faham dalam hadis. Apa maksud dalam hadis tu. Banyak orang zaman ni orang macam tu lah. Banyakan geng-geng golongan-golongan muda salafi. Berpahaman muda tu lah. WW tu. Ya Wahab tu. Geng-geng tu. Macam tu kata. Tu yang 2-3 hari tengok YouTube. Jadi mujtahid lah. Dia kata saya baru tengok 2-3 kali kuliah pun saya dah tahu dah mana hak dan batil. Oh. Kira tu. Dia orang. Saya boleh tahu dah mana ustaz yang boleh dipakai, mana yang tak boleh pakai. Mana yang dikatakan ulama' dan tak ulama'. Oh, baru 3 hari. Baru 3 kali tengok YouTube. Tengok dahi hitam tak hitam. Tengok dahi hitam tak hitam. Ni kata dia hitam ni Syiah ni. Kita tunjuk tapak kaki hitam lagi, dia tak apa. Ada orang ngaji, kaki dia tak pernah hitam pun. Orang 50 tahun ngaji, tak pernah berketui, berbuku pun. Ada orang baru 2-3 hari ngaji, kaki dia berbuku, melecur. Nak tunjuk apa? Tak sama kebolehan kulit hitam melecur, berbuku tak berbuku. Ada orang ngaji 10 tahun tengok kulit dia bersih, cantik lah. Ada sikit lah kesan kena tindih bila dia duduk tu. Ada orang baru 2-3 hari ngaji dah bengkak besar lah. Bengkak besar. Jadi yang tu dia patuh kulit. Dari dia kecil, dari hitam. Apa? Dah jenam, dah hitam lah. Dia dah kulit kita sensitif lah. Kulit sensitif. Tangan-tangan ni pun kalau kita jenis tongkat ni, dia naik jari macam ni. Ketul apa. Sampai ada orang tegur. Kamu tahu dia tegur apa? Apakah geng-geng India, Malaysia dia tak berperak kan. Bila tengok tangan macam ni, dia orang kot dah jadi ghalib sana. Tengok tangan macam ni, mana tahu? Ni orang kuat tumbuk punching bag ni. Yang melupas kulit tu. Kulit ni dah kematu, macam kematu tu. Dia kata, pandai kungfu tak? Kungfu? Ya. Memang kita pandai pun. Tapi dia tengok tangan ni, dia dah kata kita pandai kungfu dah. Bayang tak? Nobik pun kena tak? Pasal Nobik pun tangan macam ni kan? Dia lagi ada dua belah. Dia lagi teruk. Aku pandai dengan kungfu? Diam je lah. Nak pandai kungfu lagi, orang suruh ajar tu kan. Dia orang minat belajar punya tu. Saya nak cerita apa kan? Kita tangan tu. Ada orang tengok ahli kungfu, tangan biasa licin tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa. Ini masalah kulit. Ni pun beberapa puluh tahun tak pernah tumbuk macam bag, tapi macam baru lepas tumbuk lah. Kata dia masalah ni. Ada orang duk main tunjuk hari tengok tangan dia bersih elok je pun. Tak ada kesan-kesan tumbuk benda pun. Nak cerita, itu masalah. Yang tu pun tak tahu. Dia orang ambil uraian faham macam tu. Faham hadis pun ambil zahir hadis ni. Kata macam mana? Itu yang bahaya faham-faham macam tu. Faham ambil zahir hadis. Tu kalau agak dia baca kitab Melayu lah. Jangan berkawan dengan orang yang hidung tinggi. Tengok hidung tinggi. Dia tak boleh kawan. Ni sombong. Dia faham Zuhir kan? Dia faham Zuhir. Kalau dia faham Zuhir, saya berbual ayat Zuhir tak? Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tu orang taklah puji. Dah hitam. Jadi pakat hitamkanlah dari macam tu. Ada orang tonyoh nak bagi hitam pun tak hitam. Rasulullah kalau kita dengar sifat Syama'il Nabi, tak cerita Rasulullah dah hitam, tapi dia semayang sampai buka-buka kaki. Semayang sujud punya lama, tapi dah hitam. Ada orang semayang 5 waktu je, tak payah sunat pun, tapi dah hitam. Awak sampai tu lah kan. Bukan maksudnya rajin semayang, tak, dia memang kulit kita sensitif. Tak, nak sebut macam mana. Tak jadi main kita siku dia 3-4 kali. Tak berlekuk saja.
Ada orang siku batu, siku pokok, batang kayu. Tak ada apa-apa pun kesan kat siku dia, kat kulit dia. Dia masalah sensitif kulit. Sikitlah, dah sebut tu, cerita panjang lah tu. Macam mana boleh ke sana, ha? Wahab masuk dah kat situ. Cara faham ambil cara literal. Yang asal nak kata, dia dah ada faham tafsir macam tu. Baca kitab Arab, dia bukan ambil faham apa yang ulama kata tu, tapi dia faham apa dia faham, macam tu dia baca. Tapi masalah ni ada juga. Panjang umur kita jumpa bab zakat ni. Bab zakat kita baca dalam kitab fiqah. Mana ada zakat duit? Tapi dalam kepala ni dia duk dengar selalu zakat duit, zakat pendapatan apa. Dia baca tu, dia baca kitab tu betul, tapi dia syarahan tu salah. Faslun fi bayani zakatil naqdain. Innama tajibu zakatu fi zahab wal fiddah. Lagi dia sebutlah emas dan perak. Terjemah apa betul? Untuk emas perak, untuk duit ni kita kena zakat macam ni. Mana dia sebut duit? Dan kitab tak pernah yang kita sebut duit. Kita dah mazhab macam ni kan dia sebut buat duit. Tapi kepala otak dia dah faham duit tu kena zakat. Dia baca kitab walaupun kitab tak sebut, dia faham itulah syarahan kitab. Pasal dia bukan syarah kitab. Dia bukan faham apa dalam kitab, tapi dia punya faham tu yang tu pada dia faham dalam kitab. Boleh buat apa? Yang tu yang kata kita kena buku, bukan kita baca kitab tu. Kitab memang betul. Apa dia baca kitab betul, tapi dia syarah tak betul. Dia syarah tak betul. Yang duk jadi yang nama Maulana tu ni tu. Dia baca kitab ni Ibn Hajar lah, apalah, buka. Satu, dia ambil tempat yang memang nak membetulkan benang basah dia je. Satu. Ada tempat dia baca yang dalam kitab tu sebut betul, tapi dia punya faham syarahan tu tak betul. Kalau tak, macam mana boleh melawan? Padahal kitab dia pegang tu kitab muktabar. Macam mana dia boleh faham tak betul? Bukan masalah kitab tu, masalah dia. Dia tu, alat untuk dia nak faham tu tak betul. Dia ibarat macam senapang, kita tembak tepat kena, dia tembak tak kena. Ni pun pasal ngaji Tok Guru dia buat misal benda-benda macam tu untuk dia faham. Senapang yang sama, orang tu dia tembak tepat kena. Pegang sniper 10 km tembak kena. Tepat kena. Ni duk Amerika ni, dia boleh pergi tembak tu. Malaysia, Amerika tembak Malaysia sampai. Contohlah kan. Yang kita ni tembak depan tu tak kena. Macam mana dia tembak jauh-jauh kena, kita tembak dekat tak kena? Masalah siapa? Bukan masalah alat. Masalah engkau. Masalah engkau. Jadi kitab sama. Kitab. Memang semua kitab-kitab muktabar dia. Pegang kitab muktabar. Kitab betul. Tapi dia faham tak betul. Masalah siapa? Bukan masalah kitab. Masalah engkau. Masalah engkau. Masalah orang tu sendiri. Saja sana sikit. Tadi satu asal dah sebut yang dikata ma'a tafsirin zadah itu. Jadi nak tengok hukum tu kena tengok dalam Hasyiah tu. Tawatan tafsir zadah. Apa yang kitab kena pegang juga yang anak ni. Ada tempat-tempat dia yang ada mahal benda yang disebut dalam tu. Kita pun bukan beli kitab tepi je nak tengok tengah je. Nak tengok semua tak dan. Tak ni pun tengok kedan ni pun bulan nak baca. Maunya tu lagi 3 jilid lagi tak tentu lagi. Siri 34 lah. Siri 34. Yang baca duduk jilid 3 tu pun setahun pun tak habis lagi satu jilid. Tak senang. Baca bera tu satu hal. Nak baca nak kutip satu nak faham tu tu mengaji macam tahap tu. Tu pun mengaji mula-mula mengadap, bukan faham pun, dengar dobek ya, tak ada pandai mikir lagi. Lepas tu pun nak pandai ambil terjemah. Lepas tu sebelum tu pandai bubuh baris. Lepas tu baru pandai nak dobek sini. Hilang dobek tak erti apa dah. Bukan boleh mikir lagi, tak boleh lagi. Tu baru nak ambil faham satu. Lama baru nak boleh baca kitab, nak ambil ibarat, baru faham tengok ibarat tak mana-mana. Lepas tu baru nak boleh kias masalah. Panjang macam proses. Atau ngaji kadang 3-4 kali khatam. Nak 3 kali 4 kali khatam susah lah betul main.
Tapi khatam sekali tu pada saya wajib. Saya kata wajib tak apa. Tak khatam macam mana kita nak tahu apa benda yang dibahas ulama. Ni pun bukan kitab besar sangat, ada pertengahan mutawasit. Kita tak tahu nanti apa yang dibahas oleh ulama, apa yang telah dibahas. Bila kita lalu tu, kita tahulah. Tahu lubuk lah tu. Waktu kita tahulah sekut bahas dari mana, ukur akam ni mana. Kita pernah lalu lah satu-satu bab yang dia duk bercara tu. Kalau kita nak cari masalah pun, kita tahulah nak cari masalah ni kat mana. Kat mana kita nak cari. Bab ni ada kat mana. Ada kat mana. Satu dia kena lalu juga kitab. Satu ada uslub ngaji pelan-pelan, ada uslub ngaji laju-laju. Dua-dua kena cari. Pasal bila uslub pelan, dia tak pernah lalu. Yang dia dah lalu, okey pandai dia baca, kemas dia baca. Main depan tak kerti apa langsung. Tak boleh tak. Dia ada benda yang disangkut ni. Dia tak faham. Kalau jenis baca laju-laju, tak beralih pula. Dia baca laju itu lah. Dia bukan faham pun. Dia faham lalu. Macam naik ke Batu Bang, pergi Mekah. Ini orang sampai. Teliti satu-satu tu dia tak pandai. Pasal dia tak lalu ke darat. Dia lalu ke tangan. Itu jenis lalu laju. Dia tak boleh faham. Faham dia apa yang faham dalam kepala. Dalam kitab tu hanya sebagai laluan. Tak boleh berkalui. Itu satu kelemahan laju lah. Satu kena ambil dua-dua uslub. Betul pondok kita, style dia pun ada. Style laju ada. Style baca slow ada. Nak impun dua-dua, boleh impun. Tapi tak boleh buat tu lah. Masa pula. Allah. Baik. Wa ma'a tafsirin tak ada. Walau ihtimalan. Walau kana ziyadah tu ihtimal sekalipun. Walau ihtimalan. Ya. Walaupun ziyadah tu atas jalan ihtimal saja. Allah. Jadi ziyadah kalau ihtimal walau ihtimalan. Walaupun tafsir tu ada jalan ihtimal. Atas ihtimal ni maksudnya dia tak kira satu-satu. Kalau macam jalan lain yang tu sebut tadi memang ulama bahas kitab kita Hasyah pun ada sebut masalah jalan lain tu. Apa nak sebut lah. Ihtimal ni dia tak kira satu-satu tapi dia akan tengok ke surat tu kata dia tengok gaya tu. Memang tafsir lebih daripada Quran. Dengan tengok uslub cara dia syarah. Kita akan kata memang tafsir lebih daripada Quran. Memang lebih. Atas ihtimal boleh. Tapi kalau syak tak boleh. Lebih ke? Tak boleh. Tambah faham lagi tak boleh. Jadi ihtimal ni pun ada tempat-tempat kena betul kat kaedah nak tasawurkan ihtimal macam tu. Selesai? Wala yumna'u sabiyyun mumayyizun muhdisun walau junuban. Tidak ditegakkan seorang kanak-kanak yang dia dah mumayyiz, muhdisun yang berhadas kecil. Muhdisun itulah hadas kecil. Maksudnya tak ada wudu. Walau junuban, walau kana kata dia hadasan tu junub sekalipun. Macam mana kanak-kanak boleh ada hukum junub? Nak tanggung pun jadi boleh jadi budak perempuan lah. Macam mana? Budak perempuan ni dah dikahwin kan, suami dia pakai dia, sedangkan dia belum balik lagi. Tapi suami dah pakai. Jadi dia tak mandi lagi. Betul dia nak baca Quran. Boleh bagi dia baca Quran, sedangkan dia ada junub, dia kena mandi. Kata dia wala yumna'u sabiyun wa yizun muhdisun wala junuban wala yumna'u hamla wa massa nahwi mushafin. Tanggung dan sentuh seumpama mushaf Quran. Dia nak bawa, sentuh, baca pun, biarkan. Tapi dompet dia sabiyin mumayyiz lah. Kalau sabi yang ghair mumayyiz tak boleh. Cuma ada Quran apa datang madrasah, dia main, dia conteng, dia koyak, tu mana boleh. Yang ni tujuan ni untuk mengaji. Hamli wa masin nawi mushafin li hajati ta'alumi. Kerana hajat belajar. Zaman pula zaman ta'alum ni. Jadi kalau nak suruh dia berat dengan ambil uduk, kalau Malaysia ambil uduk rasa tak berat mana. Tu pun ramai budak-budak berat ambil uduk. Orang lain saya tak tahu lah, duk ajar anak pun, dia tak ada uduk, kentut dia. Allah, kentut. Tu alasan dia tak orang ini.
Macam ni. Tak ada uduk dah kentut. Alasan itu. Macam tu Malaysia tu. Kalau duduk tanah Arab macam mana? Lagilah ayuh nampak dia payah. Nak kena tayamum pula. Kan tak mengaji lah kau sampai kiamat. Satu nisbah sobi, dia pula tak ada mukallaf. Tak dia belum mukallaf. Bahas ulama ubah dah. Kalau kita kita pandai akal kita ni, tak ulama bicara dah. Layu nak sobi. Yang memayis macam ni. Li tahajati ta'alumihi wa darsihi wa wasilatihima, dan juga pada wasilah keduanya, ta'alum wa darsi. Untuk ta'alum wa darsi. Ta'alum untuk belajar, darsi ni menderas, muntalaah. Dars. Kahamlihi lil maktab. Seperti menanggungnya seorang lil maktab, bagi sesuatu yang ditulis. Maktabun. Bagi saya makan. Bagi satu benda yang ditulis. Ditanggung lil maktab. Wal ityani bih lil muallim yu'allimahu minhu. Dan juga kata dia seperti ityan, membawa datang bihi bil mushaf lil muallim, kepada guru. Dia bawa Quran kepada guru dia, li yu'allimahu, supaya mengajak ia, muallimuhu akan sabi ini, minhu minal Quran. Wa yahrumu tamkinu ghairil mumayyizi min nahwi mushafin, dan haram membiarkan lain daripada mumayyiz, daripada seumpama mushaf. Maksudnya kanak-kanak kita biarkan dia main Quran, dan kanak tu ghairul mumayyiz, yang dia tak erti apa, dia tak tahu hormat ni Quran, ni kitab, surat khabar dia tak erti. Dia tengok kertas dia ambil dia rabut, dia buka, lagi dia pijak. Tu haramkan tamkin dia. Walau ba'du ayatin, walau kana mushaf tu, dalam Quran tu, dalam buku tu ada tulis ba'du ayat saja, sebahagian pada ayat. Wa kitabatihi bil ajamiyati. Okay, siap. Wa kitabatuhu, baca rafa atas daripada wa yahrumu kitabatuhu. Ini bukan masalah sobi, ini balik pada masalah haram. Wa yahrumu kitabatuhu lil ajamiyati, dan haram menuliskan di Quran bil ajamiyah, dengan ajamiyah. Murad ajamiyah ghairul arabiyah, lain pada bahasa Arab, lain pada tulisan Arab. Haram tuliskan Quran dengan ejaan lain pada bahasa Arab, baik eja Rumi, baik eja Jawi, eja Arab, ataupun eja Jepun ke, Tamil ke. Eja Quran tu dengan tulis Rumi, BISMILLAH. Dari sisi hukum kaedah, orang tanya apa hukum? Haram. Dan tu kerana ada dalam WhatsApp ada kan, perkongsian Quran. Tulis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tulis Rumi haram. Assalamualaikum. Askum tu apa? Satu hal. Assalamualaikum tulis penuh pun. Cuma kalau dia bukan Quran, kalau tulis Rumi, tak dapat hukum wajib jawab salam. Pasal dia bukan tulisan masyru' yang dituliskan, yang disyariatkan dalam syariat. Tulisan tu sendiri bukan. Sebut, kadang memang orang tulis dengan Rumi je, kadang copy paste saja, bukan sebut pun. Itu. Kadang-kadang ada perkongsian satu hari satu Quran. Ada lah ni WhatsApp macam tu kan. Bismillah pun tulis BISMILLAH. Dah ada memang pun ayat Quran, mula dia tulis ayat Quran untuk membantu orang yang tak pandai, yang buta Quran, supaya boleh baca juga Quran tu ditulis dengan Rumi. Suatu masa dulu Malaysia berlonggok tu. Tapi Malaysia sampai sekarang rasanya tak, kalau ada pun mungkin yang terlepas pandang untuk dihapuskan. Zaman saya kecil-kecil dulu, Yasin tulis Rumi punya ulama, Quran yang tulis Rumi pun punya banyak. Tapi usaha daripada menteri-menteri agama apa semua tu, buat perusahaan sampai satu ketika diminta dilupuskan semua Yasin yang ada tulis dengan ijaz Rumi. Dilupuskan. Begitu ke Al-Quran yang ada tulisan Rumi semuanya dilupuskan. Banyak dulu yang versi Indonesia. Indonesia banyak. Tak tahu macam mana boleh lepas. Masuk lepas tu, Indonesia satu hal lah kan, dia
Dulu kalau Kementerian Agama ni memang jaga sungguh bab-bab tu. Walaupun dia tak meliputi bab-bab hudud apa. Tapi bab-bab bidang yang memang kuasa tu diberikan sepenuhnya untuk kita orang Islam menjaga agama kita. Memang Kementerian Agama jaga sungguh. Jaga sungguh. Itu boleh puji lah. Zaman sekarang, Allah. Tak ada apa-apa buat. Relax. Dulu kalau ada sesuatu isu, Majlis Agama yang akan buat keputusan. Orang lain dia tak berani bercakap. Melainkan setelah Majlis Agama keluarkan apa-apa keputusan. Sekarang ni, kita pula bercakap, Majlis Agama diam. Ada masalah tu. Tak cakap tu komplain banyak, kena visi banyak. Majlis Agama mana ada keluar kenyataan apa benda-benda. Sebab COVID ni satu hal. Ni dah naik banyak balik satu hal. Dan masih sikit tu sepatutnya kuliah pun dia takat bagi yang telah dengan rasmi dia keluar kenyataan maghrib dengan subuh je. Tu pun setengah jam. Kalau maghrib pun takat isyak je. Sekolah pun daripada pukul 8 pagi sampai pukul 1. Kuliah duha macam tak boleh bagi ni. Alah kuliah duha ni budak-budak sekolah rendah mana ada pakai mask apa pun. Berlakon je bila ada kementerian nama PPD dia. Jabat Pendidikan Daerah ke datang buat pemeriksaan RMT ke apa ke, tembak SPBT dia ke, bawa kelang kabut satu sekolah pakai mask. Perhimpunan memang tak boleh, tapi bila rehat lebih pada perhimpunan lagi. Kelakar kan. Itu pada saya kelakar yang tak praktikal ya. Jadi dia itulah, tambah tu yang kat luar lah, masjid lagilah kelakar. Masjid ni macam beria-ia sangat. Memang ada yang tuan kuasa yang beria-ia pun ni. Apa nak sebut lah. Tapi tu pilihan raya tu tak ada beria-ia pun. Kita macam tu lah, kita busy lah. Kita ni ibarat anjing salak bukit je lah, bukan jadi apa. Dia tak tahu lah kita. Kita bukan ada kuasa pun. Boleh cakap je lah. Cakap je lah. Itu je yang mampu kita lewat. Pondok dia ada urusan dia. Pondok lain lah. Pondok jauh sikit pada orang. Nampak pula berita ada pondok terbakar pula. Tu lagi lah. Tu pula. Tu menyambil sikit lah. Semua pula geng-geng itu pula tu. Allah. Tu tak apalah terbakar. Satu bencana tapi hikmah lain pula. Esok banyak lagi bantuan. Kena ada pondok punya kat Karangan ni. Orang Karangan pun kadang tak tahu ada pondok. Kuat luar pun ada orang tak tahu pondok kat kuat luar. Kita tak tahu. Sajalah sebut-sebut macam tu kan. Yang tu nyambil-nyambil kita. Apa sebut pondok. Dia asal nak cerita. Asal tulis mushaf dengan Rumi apa tu lah. Dah pergi sikit pejabat agama kementerian. Macam tu lah. Ada orang tanya Ustaz. Macam mana kawan-kawan dia, saudara dia ada banyak Yasin Rumi ni. Dia orang guna ni bila macam Yasin lah. Jadi nak buat apa dengan salinan? Tak boleh, kenapa kan? Pasal dia hilang dengan ijaz Quran. Masyhur sebut ulama. Baca pun jadi hukum tak baca. Kita baca nak pahala. Buatlah baca. Daripada tak baca langsung, baca. Mana boleh. Nak baca tu mesti dia sependek baca. Daripada tak kerti baca Yasin dengan baca Rumi. Konon nak baca juga Yasin tu. Bukan macam tu kefiat dia. Keadaan dia taubat, pergi belajar untuk bagaimana cara nak membaca dengan betul dengan tulisan Arab. Bukan gagah nak baca, daripada tak boleh baca langsung, biarlah baca dengan Rumi. Tak betul prinsip tu. Tak betul prinsip tu. Daripada baca tu, baik baca surah yang memang dia boleh baca betul. Baik baca kulhu je. Ibarat macam mana? Nak sebut misal, kita tak ada lesen, lepas tu, alang-alang, bagi jugalah dia bawa kereta. Pasal apa? Walaupun tak ada lesen, bolehlah ada orang sebelah pimpin dia bawa kereta dia macam ni. Kena tahan sakit kau. Tu memang sakit lah ni. Pak ni memang sakit lah. Kalau nak juga macam mana? Jangan engkau bawa kereta. Engkau bagi orang lain yang boleh bawa kereta. Engkau duduk belakang. Kau naik kereta. Itu boleh. Sikit pandangan tu. Serupalah. Kita dah tak boleh baca Yasin. Orang baca Yasin kita dengar je lah. Dengar pun ada pahala. Berbanding kau baca. Engkau nak pahala. Engkau dapat pahala. Saya silap. Dalam hadis disebutkan kam qari'ul Quran wal Quranu yal'an. Berapa ramai yang baca Quran padahal Quran melaknat dia. Alhamdulillah. Melaknat dari sudut baca tak betul, makhraj tak betul, sifat huruf tak betul, panjang minit tak betul.
Lepas tu amalan pun tak betul, tasdik tak betul. Macam-macam hal tu. Yang Quran ni Ustaz. Quran dia boleh jadi hujjatun lana na hujjatun alaina. Jadi kalau baca dengan Rumi tu, dia baca hujjatun alaina, mudarat atas kita. Jadi kalau atas apa kewajaran nak buat, hapus kan? Bakar. Untuk dia orang marah, bayar ganti rugi kat dia orang Yasin orang muda ingat, takkan sampai 3-4 ribu kot. Kasarlah sikit sebut gitu kan. Minta kat dia, apa kan, pasal apa? Pasal ada benda haram situ. Dia akan istilahnya membuka pada, dia panggil fakul zara'i, buka jalan untuk buat benda haram. Pasal baca Quran dengan bighairi lafzil Arabi. Masa saya jawab soalan tu, sikit di atas sebut tu juga. Dulu kat sekolah ni, memang sekolah Lani pun ada, tapi Lani dah banyak halangan nak buat pertandingan. Dulu tiap-tiap tahun ada pertandingan hafal Quran apa-apa. Antara dulu hafal Quran ni, hafal juzuk ammah. Ada pelajar yang main pondok ni, hafal juzuk ammah. Tapi rupanya dia hafal dengan Rumi. Bayang tak? Oh. Dan pelik saya, dia kenal huruf. Kenal huruf. Tapi bila dia dah hafal dengan Rumi, hafalan tu dah lekat kat dia. Dia hafal dengan Rumi. Kita tunjuk lah tu. Yang ni hukum ni, yang ni kena dengung, yang ni tak dengung, yang ni huruf apa. Dia tak boleh repair. Kenapa tak boleh repair? Pasal dia dah lekat baca dengan hak Rumi tu. Dia tunjuk depan tu, dia tak boleh ubah. Dia dengung. Dia dah hafal tu, dia nak ubah lidah dia susah. Tu bahaya. Tu bahaya dia. Itu yang zaman budak kat luar pun saya ada, dia jadi imam. Jadi imam tu. Bila dia baca, dia pernah tasbih dia baca Quran. Saya betulkan dia, yang ni tak betul. Ni kena dengung. Dia tunjuk dengung. Jadi sekali lagi dia tasbih, nak baca tak betul lagi. Baca tak betul lagi. Untuk saya ambil Quran, saya tunjuk ni. Yang ni kena baca, kena dengung. Yang ni tak dengung. Yang ni tak dengung. Yang ni huruf ni, yang ni huruf ni. Ada tempat ta dia sebut ta. Ada baca dia sebut huruf-huruf tak betul. Kita betulkan huruf tu dia tak boleh. Pasal dia tasmik. Jadi kita tak tengoklah di Quran je lah. Bila saya ambil Quran, saya tunjuk dia pasal dah. Kalau saya kata saya ambil Quran tu pasal cara kita tegur tu, sepatutnya kita tegur tu dia boleh hadam lah. Dia boleh betulkan lah bacaan dia. Tapi pasal apa tak boleh ni. Saya ambil Quran. Ambil kata dia ni. Yang hafal tu. Ni. Dia suruh kita tasbih Waktu kita tunjuk Quran, kata dia, Ustaz, saya sebenarnya nak beritahu Ustaz lah, saya hafal ni, saya hafal dengan Rumi je. Padan. Tunjuk besar ni. Saya tak terkejut nisbah dia hafal dengan Rumi tu. Tapi baru saya tahu kenapa dia baca salah. Dia baca salah. Syamsam zamharira. Berapa puluh kali tegur tak betul-betul. Susah jenuh. Itu akibat dia. Mungkin jangka masa pendek tak berasa sangat. Tapi dia haram. Dia akan bawa satu generasi. Tambah, itu generasi pertama. The second generation. The third generation. Tu yang dulu Kementerian Agama memang haram buat tu. Di atas soalan kata nak buat apa, mana boleh lupuskanlah. Jalan. Dan ni dia macam muncul balik. Tambah ada WhatsApp apa ni kan. Dia jadi macam berkembang balik. Dia kata berkembang tu memang tak ada kawalan pun. Bawa WhatsApp apa ni. Bismillah, Assalamualaikum ni. Biasalah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasalah, insyaAllah pun. Tulis Rumi je. Sampai dia orang tanya pula, insyaAllah tu nak tulis dekat ke tulis jauh? INSHA. Nak tulis dekat, insyaAllah ke tulis panjang ke tulis pendek? Mana ada ukur Rumi tu? Tulis insya-Allah dengan tulis Arab. Saya tak kerti Arab, saya tolong download. 1,000 saya minta. Payah nak setting Arab pun tak pandai. Saya tak pandai tulis Arab. Belajarlah sikit. Kursus masak nasi boleh 3-4 ribu habis. Belajar masak nasi Mendi je pun. Betul saya tak ada, saya merepek tu kan. No. Tapi nak sebut wayah rumah kita batuhu bil ajamiyah. Haram tulis dengan ajamiyah. Tulis lagi besar salah. Pasal kita sendiri penulisnya. Untuk baca macam mana? Sama juga. Bighairi lafzil arabi yahrumu. Bighairi lafzil arabi yahrumu.
dengan lain daripada lafaz Arab haram. Qira'atan wa ai bihi tarjamu dalam Nahjul Taisir, ilmu usul tafsir. Baca dengan lain Arab, juga terjemah. Maksud terjemah tu kita tuliskan dia. Tulisan Arab tu dengan bukan daripada dengan tulisan Arab. Haram. Baik. Yang ni satu lagi hukum ni tak belajar lah, tak tahu. Apa dia yang haram? Wa wad'u wa yahrumu wad'u nahwi dirhamin fi maktubihi wa ilmin syar'iyyin. Dan haram meletakkan seumpama dirham. Allahu akbar. Astagfirullah. Fi maktubihi, pada yang ditulisnya Quran. Wa ilmin syar'iyyin, dan ditulis ilmu syarak. Simpan duit yang simpan dalam kitab. Haram. Itu Apa wajah saya tak pernah tengok syarah pun. Tak peduli pun. Kita ambil pakai je. Ulama kita sebutlah. Ada tak? Tak rajin telaah pun dulu. Kita tengok hukum pakai je. Kita ada sifat sekolah dengan ulama. Sekejap. Dalam antara dalam Asia tu dia sebut haram letakkan duit tu pasal hukum kita hina dengan Quran. Dia termasuk dalam ihanah dengan Quran. Tak mana hina kan? Macam Quran ni tempat jaga, macam dompet gitulah. Buat duit dalam Quran. Memang ada, saya dulu simpan duit dalam Quran. Dalam kitab kan. Tak nak bagi orang boleh detect kita simpan duit kat mana. Dalam dompet, orang keladah lagi jumpa dompet atau apa. Buat dalam kitab. Naklah buka kitab. Bagus juga buka kitab kan. Tapi dah ambil duit. Jadi kitab yang punya mulia Quran kalamullah tu, ataupun kitab-kitab fiqh ke tauhid ke, jadi dompet kita pula. Yang tu istilahnya ihanah dengan Quran. Kalau dalam ni Aisyah dia sebut, yang tu hukum ihanah dengan Quran. Kita hina dengan Quran. Itu haram letak semua dirham ke dinar ke, duit ringgit ke Jepun, Amerika, Australia ke, tak kira lah. Sama lah tu. Nisbah kata benda yang tak sepatutnya diletak dalam Quran. Wa kadza ja'aluhu baina awraqi. Begitu juga ada dia letakkan dirham baina awraqi, di antara helaian kertasnya. Tadi duduk dalam maktub dia ataupun ilmu syar'i. Begitu juga baina awraq. Satu-satu helai tu mabur selai-selai duit RM100, RM100, RM100. Khilafan li Syekhina, hal kedangku menyalahi bagi Syekhina Ibn Hajar. Raji'un lima ba'da kaza wa kaza bain selepas pada kaza tu. Jadi khilafan li Syekhina ni masalah kaza tu saja. Ja'luhu baina awraqi. Macam pun Syekh guna je. Faham dia kata khilafan ni Syekhina, yang tu Syekh dia. Masalah ja'luhu baina awraqi. Tapi jumhur haram. Ya. Ini kita dah nak faham kitab macam ni lah. Jadi bila disebut nama seorang, sebelum tu disebut dah satu hukum. Khilafan ni Syekhina. Syekhina ni antara yang menyalahi lepas, yang lepas tu jumhur, yang ni Syekhina ni. Jadi yang ni yang Syekh dia lah. Masalah letakkan helaian, antara helaian Quran tu letakkan dirham. Pasal hukum. Jadi tu selalu tak. Ada orang sampai ditebuk kitab. Besar duit. Besar duit kerana tebal. Tebuk kitab. Ada ruang kosong. Buang. Bubur duit dalam tu. Sampai macam tu pula. Jadi kitab ni untuk simpan duit. Tebuk kitab buang. Jadi memang matlamat dia nak jadi peti besi dia. Itu. Jadi peti dia. Sampai tepuk ada jual dah. Memang ada jual macam tu. Lagi lah ada jual. Shopee ada jual apa? Tak tahu lah. Kelas ada jual. Ada kita ada tambah ada jual lah.
Dia buat macam replika Quran ni, bukan Quran kan, tapi dalam tu kosong untuk simpan khazanah. Jadi susun kat tu, orang tak tahulah kata ada khazanah isi tu, orang nak simpan rantai, duit lah, apa benda-benda berharga. Simpan handset pun ada, simpan handset pun dalam kitab. Buka kitab, dah ingat, tengok kitab, orang punya handset. Ada dia orang buat teka-teki pun ni, kata apa? Kata isteri saya ke suami saya? Sama lah cerita tu. Dah apa? Malam-malam saya tengok, isteri saya ni pelik. Kenapa? Malam-malam sentiasa dia tidur berselimut, atau dia tutup dengan muka. Tapi sentiasa wajah dia bercahaya. Faham tak apa? Mana tak bercahaya tu buka handset. Bercahaya lah muka. Mana tengok handset. Suami duk muskil. Pasal apa muka dia bercahaya? Apa amalan dia buat kuat sangat? Sampai muka bercahaya. Kita baca, itu rasa hati kat. Macam tu handset tu kan. Astagfirullah. Ulama dulu percaya betul. Rasulullah masuk rumah. Sayyidina Aisyah duk jahit, tercabut benang jarum daripada benang, jatuh, apa cari tak jumpa. Rasulullah masuk rumah, jumpa jarum. Rasulullah. Kita masuk rumah jumpa juga pasal handset punya cahaya tu. Cuba. Alah, teruk macam kita ni. Banyak awak ramai pun orang sampai lena tengok handset. Kita pun pernah juga jadi macam tu kan. Dia macam Nabi Musa tangan bercahaya kan. Nabi Musa tangan bercahaya. Dia tangan bercahaya lah. Ada handset lah. Kan? Tak ada handset, mampu tak menyala. Hilafan li syekhina. Wa tamziquhu abasan. Begitu juga mengoyakkan di Quran abasan dalam keadaan bermain-main. Main-main, abasan. Niat untuk mensia-siakan dia ataupun meremehkan dia. Koyak tu haram, bahkan koyak atau meremeh, nak berlekeh, boleh jatuh murtad. Kaedah kita apa yang dalam syarak suruh takzim, kita ihanahkan dia, kita mulia, kita lekehkan dia, pelekehkan dia, hinakan dia, boleh jatuh jadi murtad. Wa bal'u wa yahrumu bal'u ma kutiba alaih. Dan telan apa yang dituliskan Quran alaihi, ma kutiba alaihi al-Quran. Tulis atas kertas, gintil-gintil, telan. Telan Al-Quran dalam kertas, telan. Haram. Kenapa haram? Dalam perut kita ni, kantung najis, istilahnya mencampakkan Al-Quran dalam najis. Saya tengok banyak amalan macam ni, tutup umur. Umur mana tak tahulah kan. Jenis-jenis ada amalan dengan jin. Orang tengok biasa je kalau nak tabaruk dengan Quran. Tapi dia tak tahu rupanya dah kena kecin. Baik jin, baik iblis. Yang itu syarat untuk dia bermusahabah, berkawan, bersahabat dengan jin. Tulis ayat Quran, telan. Ayat Quran ni tulis dalam masa perut. Kata dia, dia kata apa? Moga-moga Al-Quran itu sebati dengan diri Tuhan. Dengar sedap. Kita pun, tulis apa? Qul huwallahu ahad. Buat apa ni? Awak telan. Telan. Kenapa nak telan? Moga-moga Al-Quran tersebut sebati dengan diri Tuhan. Kita pun dengan bangganya makan. Tak tahu tu syarat kufur. Kalau kufur tu, kau buat sihir jadi ya. Kena kecil dengan syaitan. Kita ingat Quran tu sebati. Bahkan yang ni jin tak payah suruh. Kita tulis Quran. Bagi Quran sebati dengan aku. Kepala otak kau sebati punya tu. Bukan cara ni. Fal'u ma kutiba alaihi haram. Saya tak ada bahasa saya kepala otak je tu. Babak tu pun jumpa tengok jenis-jenis sahabat dengan jin, jenis-jenis berubat macam tu lah. Ada berubat itu. Memang ada jenis berubat itu. Pakai tanggal apa? Ni telan. Tanggal pun ada kaedah-kaedah pakai tu. Ada kaedah maksudnya ada syarat-syarat tu. Ni macam makan nasi juga. Kena bagi faham kaedah. Wala syurbu nahwihi, dan juga wala yahrumu wa yahrumu wala la yahrumu syurbuhu, dan tak haram syurbu mahwihi, minum leburannya Quran. Tulis ayat Quran, leburkan dia dengan air, minum air tu. Selalu dah ni dia panggil perubatan
pinggan putih dengan tinta za'faran. Macam itulah ada bahasa-bahasa kita. Yang tu boleh. Pasal Al-Quran tu tak bertulis. Dia tulis selalunya pinggan putih apalah. Adalah jenis perubatan gitu. Yang tu boleh. Yang tu memang boleh. Memang ada berlaku dulu. Dan boleh apa beza dia dengan yang tulis dalam kertas telan tu. Yang tu memang tulisan Quran kekal. Masuk dalam tempat najis. Ada pun tulis dengan air tu pakai za'faran ke kat pinggan. Tulis ayat Quran. Lau anzalna ke apa sampai habis. Tulis bismillah ke ayat kursi ke. Ambil za'faran tu jadikan dakwat dia. Lepas tu. Allah. Ambil air jurus. Atas tu. Minum. Tak apa dalam bekas, minum. Sehari 2 kali, 3 kali sampai habis. Yang tu macam mana? Yang tu tak ada tulisan tu, tak ada. Minum dia, minum tak ada masalah. Dia berbanding dengan tulis kat kertas, telan. Itu lain. Wa maddu rijli lil mushaf. Dah maddu. Panjang situ. Ingat lu. Dan menghulur kaki ke mushaf. Soalan. Ada orang tanya apa hukum orang berada besar ni dia mengambil wuduk kan. Dia tak masalah. Orang hadap besar main berwuduk. Kalau hadap besar tu junub, keluar mani, beranak yang nama junub kan. Memang disuruh kita ambil adab besar. Disuruh kita ambil wuduk untuk tidur, makan, minum, ataupun kalau jenis nisbah junub tu bersama suami isteri, nak bersama sekali lagi. Bahasa dia apa, second round. Itu bahasa kacau sikit. Malam sekali dah. Orang macam tu memang dari sisi suruhan ada disuruh berwuduk. Ni orang junub. Contoh malam bersama suami isteri ada junub. Ataupun jaga malam pasal keluar mani misalnya, mimpi ke apa, keluar mani. Nak tidur tu disuruh wuduk dulu. Wuduk dengan niat saja aku angkat adab besar kerana Allah Ta'ala. Lepas tu tapi basuh kata wuduk lah. Begitu juga misalnya siang ada junub. Waktu nak makan tak mandi lagi. Disuruh ambil wuduk dulu. Wuduk dengan niat saja aku angkat adab besar. Tapi buat basuhan bukan kata wuduk saja. Yang tu memang ada sunat. Dan makruh meninggalkan dia. Satu tidur dalam keadaan berjunub tanpa wuduk. Wuduk macam ni, masyhur dalam sebut kitab fiqh, dia adalah makruh. Pasal istilahnya dia menghilangkan kekebalan daripada kena gangguan daripada syaitan dan iblis. Pasal kita tidur dalam keadaan junub tu hadap besar, malaikat tak datang. Makruh tinggalkan dia. Makruh tinggalkan dia. Nak makan minum pun serupa. Itu kalau orang haid ni, itu junub. Haid lain. Haid nifas tak ada. Pasal orang junub dia ada hukum tu, tapi orang haid pasal dia mana boleh ada istilah ambil wuduk. Mana istilah angkat adab besar pun, pasal haid dia duk ada lagi. Nifas pun tak ada. Jadi tak ada kaedah orang haid ataupun orang nifas istilahnya nak membersihkan diri dia dengan berwuduk. Seingat saya tak ada. Tak ada kaedah dalam syarak. Nak basuh-basuh, nak mandi apa tu hal. Tapi dengan niat wuduk saja, aku wuduk kepada Allah Ta'ala untuk atas nama buat ibadat, nak kekal wuduk umpamanya, ataupun nak berwuduk dalam keadaan ada haid dan nifas, yang tu tak ada. Yang tu tak ada dalam kaedah kita. Ramai ada orang yang beramal macam tu. Beramal macam mana? Dalam keadaan haid, dia nak jaga wuduk. Macam mana tengah haid nak jaga wuduk? Ambil wuduk pun tak sah. Atau ada orang, pasal ada ustaz-ustaz yang bagi petua macam tu. Ada ustaz-ustaz yang bagi petua macam tu. Kaedah kita tak ada. Bahkan saya ingat saya, kalau dia buat tu atas jalan nak memperolok-olok, boleh jatuh kufur. Niat memperolok-olok. Tapi kebanyakan orang buat ni, dia bukan nak memperolok-olok. Dia buat tu pasal istilahnya nak jaga, nak ambil fadilat berwuduk tu. Nak jaga istilah sentiasa berwuduk. Dia nak ambil tu. Tapi nak satu wuduk ke mana? Haid tu mana boleh wuduk? Kan kaedah dia macam tu. Saya tak tahu sumber tu main mana. Pernah semak lah, tapi
dalam kitab saya ingat tak pernah Tok Guru kita dok mengaji Tok Guru memang tak sebut, dalam kitab pun tak saya jumpa. Tapi tengok dalam masyarakat ada. Tu saya tak tahu ambil mana. Dia mungkin atas nilai sendiri kot, ambil kaedah. Tak tahu kalau sebut ayat macam tu lah, pasal tak ada Tok Guru tu sebut. Tak sebut, dalam kitab pun tak ada. Mungkin dia ambil di atas kaedah nak jaga diri, lindungi diri daripada kotor apa, nak sentiasa dalam keadaan bersih, ambil wudu. Kalau yang tu, kalau niat memang ibadat, benda yang tak sah ibadat, buat ibadat haram. Misalnya mandi haid, sedangkan haid tak betul lagi, dia niat mandi hadap besar, sedangkan tak kering haid lagi, dia siaplah mandi aku angkat hadap besar. Berdosa niat tu. Siapa? Mana boleh angkat hadap besar ni? Kalau hadap besar tak boleh angkat, ada kecil lagi lah tak boleh angkat. Nak angkat, tak boleh angkat. Mana boleh ada nama wudu? Tu. Salah kalau ikut tak betul. Dari sikit dah nak ibadat dia bukan tu. Ibadat kalau orang haid lipas bukan dengan wudu. Banyakkan selawat. Banyakkan istighfar. Quran dah tak boleh baca, banyakkan tasbih dan zikir. Banyakkan selawat dan banyak istighfar. Amalan istighfar apa? Selalu punya aku boleh sembahyang, aku tak boleh sembahyang ni, Allah. Astagfirullah. Tu pun jarang agak ada orang perempuan yang tu kan, nak jadi amalan yang tu. Ada, bukan tak ada. Ada orang perempuan ni bila main haid dia macam peras. Peras apa? Allah tak boleh sembahyang, nak puasa pun tak boleh. Astagfirullah. Astagfirullah. Allah. Bagusnya jadi umat Nabi Muhammad. Siapa? Dengan sebab tak sembahyang ni orang tak dapat bagi ganjaran pahala. Allah. Selawat banyak atas Nabi. Allah SWT. Kita ramai. Ada orang perempuan ni? Ada? Saya pernah jumpa pun. Pernah jumpa pun orang perempuan ni. Tapi nak cari bukan baik, bukan senang. Nak asuh bukan senang, nak asuh bagi orang ada macam tu. Orang macam ni memang dia jiwa lain. Dia memang jiwa nak taat gila ni. Nak taat gila ni. Ada yang tu. Memang ada. Jadi kaedah dia bukan dengan wudu. Kaedah dia banyakkan selawat, banyakkan zikir. Waktu yang sepatutnya dia sembahyang tu, habiskan dengan selawat, dengan sifat, dengan zikir. Ikut, lalu. Lagi. Yang mana? Yang mayat tak ada lagi? Tak ada? Nak lagi tak? Nanti lagi.